Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk kepada chapter 8. Dalam PSM ni, chapter ke-8 kita akan terangkan tentang Security Information System. Secara asasnya ia berkaitan dengan security lah. Keselamatan maklumat. Seperti biasa dalam permulaan bab ni kita akan mulakan dengan masalah dan penyelesaian. Yang masalah yang ada kat sini, pernah dengar laman web LinkedIn? Pada masa dahulu, LinkedIn ni dia ada data yang dipecah. Maksudnya maklumat tersebar, kecurian data lah kat sini. Disebabkan sistem security yang lama, diamalkan jenis sistem security yang lama, jadi maklumat lebih mudah untuk digodam dan diambil lah. Jadi penyelesaian dia apa yang LinkedIn buat? Dia update cara-cara dia nak menangani isu ni lah. Contohnya penukaran password yang lebih baik. Lepas tu security practice, dia adalah adapt beberapa practice yang meningkatkan tahap keselamatan cyber. Lepas tu dia ada undang-undang untuk corporate computer security dan social network. Jadi untuk social network dengan yang ni, security dia lebih tinggi. Jadi data ni lebih dilindungi lah daripada biasa. Apakah yang dimaksudkan dengan security? Security ni adalah policy, prosedur, technical measure yang kita gunakan untuk unauthorized access, alteration, theft and physical damage to information system. Itu maksud security. Dia nak menghalang penceroboh, dia nak menghalang pengubahsuaian, kecurian dan kerosakan lah pada maklumat. Kontrol ni, maksud kontrol kat sini adalah salah satu cara dari segi polisi ataupun organisasi syarikat yang mengamalkan supaya dapat melindungi aset komputer tersebut. Dekat sini dia berkaitan dengan ketepatan dengan reliability lah. Sejauh mana dia boleh lindung. Kenapa sistem ni vulnerable? Setiap apa yang kita buat, apa yang terjadi pada software, pada aplikasi, website dan sistem, setiap benda ni mesti dihubungkan dengan network hubungan kan. Jadi apabila hubungan ni daripada luar dengan dalam, kadang-kala ada terdapat kerosakan pada hardware, pada software. Contoh bawah tu lah, hardware, software, disaster, lepas tu daripada orang luar dan kecurian peralatan. Hasil daripada benda ni, so maklumat ni lebih mudah terdedah. Ni contoh dia. Apa yang boleh jadi antara klien dengan server ni, corporate server? Kita ada tapping, sniffing, message alter, theft, fraud, radiation. Ni semua kawasan ni. Kalau dekat sini, kat bahagian server pula, kita ada benda ni. Ada hacking, virus, worm, theft juga. Theft of data, kalau database, dia masuk database, dia boleh curi data lah. Antara access ni, kalau bahagian klien, dia masuk tanpa kebenaran. Contohnya, dia hack password. Ataupun dia masuk, kononnya dia sebagai klien tapi sebenarnya bukan. Ni tengok betapa banyaknya konsep untuk kelemahan kepada sistem security sedia ada. Ni dia internet vulnerability. Network ni open kat semua. Bila semakin luas internet ni, so impact dia lebih ramai orang boleh akses, lebih mudahlah dia terdedah kepada risiko untuk maklumat itu dicuri. Contoh itulah dengan kabel, ada yang dengan kabel, ada fixed target, maksudnya hacker ni dah betul-betul detect IP address dia untuk masuk. Lepas tu unencrypted VoIP, maksudnya VoIP ni call melalui internet yang tidak di-encryption. So orang boleh dengar, boleh curi dengar email, P2P, instant messaging, semua ni boleh detect lah sistem vulnerability. Semua ni berlaku dengan ada interception, pertengahan, orang tengah-tengah dia akan masuk. Wireless security challenge. Sekarang ni kita guna wireless, Wi-Fi. Wi-Fi dia ada SSID, Service Set Identifier. SSID ni adalah nama.
Contohnya Wi-Fi USAS kan. Dia ada nama dia kan, Wi-Fi USAS. So ini dia panggil SSID. SSID ni lah yang boleh didetect oleh sniffer program. So bila kita masuk lah SSID, dia boleh detect lah macam-macam. Dia boleh detect siapa yang tengah online. Dia boleh macam-macam lah dia boleh buat. So dekat sini sebenarnya awak boleh sorokkan SSID ni untuk orang yang perlu saja boleh guna. Ni contoh dia lah, intruder. Dia boleh buat apa? Dia boleh tengok semua benda ni. Okay, seterusnya malware. Malware ni adalah malicious software. Malicious software ni software yang tidak baik lah, yang boleh rosakkan kita punya program. Okay, contoh dia ada virus, ada worm. Okay, virus ni apa benda? Program yang di-attach dengan software atau data yang lain, supaya bila kita running software atau data tu, dia punya coding pun akan terjalan. Bila terjalan, dia akan buatlah kerja dia, sama dia nak merosakkan ataupun dia nak mencuri maklumat. Next kita ada worm. Worm ni satu program yang membuat clone kepada diri dia. Bila awak nampak software ni semacam software pelik, bila awak klik dia akan terpecah kepada dua bahagian. So dia akan pecah. So bila banyak sangat, komputer akan berat. Bila berat, mulalah data rosak. Okay, worm dan virus ni tersebar melalui download. Okay, kita download software, download apa-apa lah. Kedua melalui email. Sama ada melalui email yang tak kenal, kita download. Dan next kita ada melalui social network dengan website. Website kita tak kenal atau social network, dapat message, awak terdownload. Itu mudahnya terdedah dengan virus dan worm ni. Okay. Smartphone juga lebih mudah terdedah kepada sama seperti komputer lah. Sebab malware sekarang ada untuk iPhone dan Android. Seterusnya adalah Trojan Horse. Okay. Trojan Horse ni adalah software yang kita nampak dia legit, nampak macam real, tapi sebenarnya ada sesuatu di dalam software tersebut. Contohnya dia ada satu malware lah. Ini dinamakan Trojan Horse. Dia nampak macam baik, bila kita install terkena malware tersebut. Dan kita ada SQL injection attack. Okay, rasa ini adalah cara hacker lah, dia nak menyerang dalam bentuk web. Okay, dia akan datang injector. Dia ada injector dia, dinamakan SQL injector. Dia ada coding dia, digunakan untuk menyerang database sesuatu website. Next kita ada ransomware. Okay, ransomware ni digunakan untuk dia akan lock kita punya phone ataupun file di dalam PC. Kemudian dia minta wang tebusan. Okay, kita kena bayar. Kita kena bayar dekat hacker tersebut, baru dia akan unlock, dia akan buka. Benda ni banyak terjadilah sekarang. Dia susah sikit lah kita nak buang benda ni, ransomware ni. Seterusnya kita ada malware, spyware. Okay, spyware ni program yang diinstal secara senyap di dalam PC ataupun smartphone lah. Kegunaan dia nak tahu kita punya, dia monitor kita punya pergerakan, kita punya web ada history dia apa. So maklumat-maklumat ni dia dapat curi lah. Keylogger pula, dia salah satu jenis spyware. Dia akan record apa yang kita type, kita punya password dan sebagainya. Dia boleh simpan, dan dia hantar dekat dia punya owner. Contoh hacker tu kan, dia buat keylogger, dia dapatlah simpan. Jenis-jenis lain juga antaranya browser homepage. Browser homepage kita bila kita kan masuk, contohnya ada Google, tapi bila kita dah install satu software ni, tiba-tiba homepage kita berubah. Ini maksudnya dah terkena spyware. Ataupun search request, kita nak search, sepatutnya dulu kita guna Google, tapi sekarang dia dah berubah, dia bukan Google dah kan. Ini maksudnya awak dah terkena spyware lah. Okay, hacker dan computer crime. Hacker versus cracker. Okay, kalau dekat sini cara mudah, hacker ni orang yang mempunyai kebolehan dalam IT dan dia boleh menceroboh kepada sistem ataupun laman web lah. Cracker pula sama seperti hacker, mempunyai kebolehan dalam bidang kepakaran dalam bidang IT dan boleh menceroboh. Tapi biasanya cracker ni dia lebih kepada dia merosakkan barangan di dalam sistem ataupun website tersebut.
ataupun dia curi maklumat. Hacker ni kebanyakannya kerja dia menceroboh masuk. Cracker menceroboh masuk tapi dia buat kacau lagi dalam. Antaranya sistem intrusion, sistem damage, cyber vandalism, ni kerja-kerja ni lah cracker. Intentional disruption, defacement. Defacement ni adalah website. Contohnya awak masuk website usas.edu.my. Dalam nama web usas ni awak nampak usas. Tapi apabila satu laman web bila kena serang, dia panggil serangan defacement. Bila awak tekan usas.edu.my, dia tak keluar usas. Dia keluar apa? Dia keluar satu laman web lain, tapi dengan nama usas.edu.my. Contohnya you has been hacked dan apa-apalah dia akan letak benda tu. Tapi pada usas.edu.my, macam tu. Spoofing pula adalah email palsu. Dia menyamar sebagai orang lain, kan dia ada bagi dia punya laman web lah, link. Link tu adalah perangkap lah, sebab dia nak perangkap orang yang tekan. Lepas tu kita ada sniffer ni program juga di dalam komputer. Apabila orang menekan maklumat tersebut, dia akan dihantar, dicuri sama ada email, file dan sebagainya lah maklumat. Dia melalui sniffer ni, bila awak dah terkena, semua awak punya file, email dan maklumat yang lain boleh dicuri. Dia lebih macam spyware, tapi spyware tadi dia jenis-jenis spyware juga. Tapi sniffer ni lebih kuat lah. Lepas tu kita ada DOS dengan DDoS. Denial of Service Attack dengan DDoS. Beza DOS dengan DDoS ni dia biasanya seorang punya kerja. DDoS pula ramai. Beza seorang dengan ramai. Kerja dia buat apa? Kita mula dengan DOS. DOS seorang, dia akan kawal beberapa PC, dan PC itu dia akan buat clone. Kononnya satu PC ni akan jadi 100 PC ataupun 1000 PC. 1000 PC ni akan masuk ke dalam satu server. Contohnya usas. Contohlah. Apabila permintaan demand terlalu banyak masuk, kan, banyak klien masuk serentak, so server tak boleh menampung, akan jadi down. Itu yang biasa kita akan dapat server time out, server slow, server down dan sebagainya. DDoS pula sama macam DOS, tetapi orang yang buat dia ramai. Contohnya ada 10 orang atau ada satu kumpulan 100 orang. 100 orang akan clone 100 PC, 100 kali 100. So benda ni terlalu banyak, lagi cepatlah down untuk sesuatu server. PC yang dikawal pula, kita namakan dia sebagai botnet. PC ni dikawal supaya PC tu akan menyebarkan malware. Contohnya dia nak sebarkan malware, dia tak guna PC dia. Hacker dan cracker ni lah, dia gunakan PC yang lain, PC yang dia kawal. PC zombie lah dipanggil. Maksud utama computer crime, kita tengok kat sini, dia violation criminal law lah. Dia jenayah lah kan, pelanggaran atas jenayah menggunakan teknologi. Biasanya komputer dia akan ditarget sebagai computer crime apabila dia berkaitan dengan maklumat yang menggunakan komputer ataupun data yang disimpan dalam komputer, ataupun dia mengakses sistem komputer tanpa kebenaran. Ini semua dipanggil sebagai computer crime. Selain itu, dia menggunakan alat untuk mencuri, email untuk ugutan dan sebagainya menggunakan teknologi. Ini dipanggil computer crime jugalah. Identity theft. Ini adalah pemalsuan identiti. Dia menyamar jadi seseorang untuk mencuri maklumat dia. Contohnya maklumat berkaitan bank, kad kredit dan sebagainya. Tapi sebenarnya hacker yang buat. Ini panggil identity theft. Phishing pula adalah salah satu website yang dia buat secara palsu supaya orang akan memberikan maklumat. Contohnya laman web Maybank to you. Kalau awak tengok Maybank to you, ada atas dia Maybank to you. Kalau website phishing, dia akan menyamar sama seperti website Maybank to you,
tetapi link dekat atas dia je cuma berbeza sedikit lah. Contohnya Maybank 3U. Awak tak perasan, awak login, tapi dia tak jadi apa-apa bila login tu, sebab itu adalah website palsu. Tapi bila awak tekan, dia akan refresh, dia akan masuk kepada Maybank yang asal. Tiba-tiba awak rasa, dah login, kenapa tak login lagi? So awak login lagi sekali, baru masuk. Website pertama tadi tu adalah palsu. Jadi dekat sini, apabila website pertama tu dah dapat keyword username dan password awak, dia boleh gunakan. Inilah bahaya phishing ni. Next, kita ada evil twin. Biasanya dia panggil evil twin attack. Benda ni adalah nama lain dia dipanggil man in the middle attack. Dia attack orang tengah-tengah. Cara dia, contohnya dia buat wifi macam users wifi. Dia menyamar dengan nama yang sama. Jadi orang pun akan connect, wifi free, connect. Tapi sebenarnya dia mencuri maklumat orang daripada wifi yang dia buat tu. Jadi kena jaga-jagalah bila nak connect wifi ni. Next, kita ada farming. Farming ni, user dia membawa seseorang pengguna kepada web page yang ada rasa suspicious. Dia bukan web page yang betul, tapi web page yang lain. Benda-benda ni dipanggil farming lah. Kita nak pergi Google tapi tak pergi kat Google. Dia pergi ke website lain. Website apa? Kepada website dia tersendiri. Supaya kita gunakan website dia. Click fraud. Click fraud ni apabila ada iklan online, kita tak nak klik pun tapi terpaksa klik, atau dia pop up kita tak nak keluar, so kita terpaksa klik ataupun dipaksa beli. So benda-benda ni dipanggil click fraud. Seterusnya, cyber terrorism atau cyber warfare. Ni serangan cyber lah. Serangan cyber ni dia jadi bila dia gunakan serangan cyber ke atas untuk menjatuhkan kerajaan. Bila dia cakap menjatuhkan kerajaan je, ini digelar sebagai terrorism. Terrorism menggunakan cyber. Itulah dipanggil cyber terrorism. Next, ni tak perlu. Ancaman secara dalaman. Pekerja yang diancam secara dalaman. Ancaman cyber ni biasanya kebanyakannya terjadi daripada dalam. Bukannya hanya dekat luar, tapi dalam. Sebab apa? Pertama adalah knowledge orang dalam lebih banyak lah. So banyak benda boleh berlaku. Lepas tu kelemahan daripada sistem security ataupun prosedur security. Ada user yang tak tahu nak simpan password, kan, dia tanpa password merata-rata, so orang boleh ambil kesempatan. Seterusnya kita ada social engineering. Social engineering ni mungkin dia ingat kawan dia ataupun technician. Contohnya dia call, dia kata saya perlukan password dengan email, sebab apa ni, saya daripada technician IT bla 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 bla. Dia cakap. So staff ni pun bagi, tapi dia tak tahu sebenarnya yang bagi tu bukan kepada staff technician betul. Ia adalah penyamar. So dekat sini dia menggunakan teknik social engineering. Dia menipu lah. Dia macam scammer kan. Ini menggunakan teknik social engineering. Next, kita ada software vulnerability. Kelemahan pada software lah. Apabila software yang dilakukan, software yang di-develop, kebanyakannya mesti ada flaw dia, ada kelemahan dia. Contohnya ada bug-bug tersembunyi. So dengan ada bug ni, inilah yang akan dimanipulate oleh hacker dan cracker tadi untuk menceroboh. Bila ada flaw, ada kelemahan, mesti ada jalan nak repair dia. Cara software, kelemahan software bila kita nak repair, biasanya dipanggil patch. Patch ni tampalan. Apa yang nak tampal? Nak tampal kepada kelemahan tadi, vulnerability tadi. Contoh tadi kita dah jumpa kelemahan dia. Software tu ada update. Bila update yang terbaru, dia akan datangkan dengan patch. So dekat sini lebih baiklah patch ni. Dia akan implement untuk memperbaharui sistem keselamatan. Apabila kegagalan komputer, memang betul-betul down, sistem down kan,
sebenarnya banyak efek kepada bisnes. Okey, bila bisnes efek, boleh dapat duit tak? Duit pun tak berjalan. So dekat sini kita dapat tahu satu bisnes ni dia lebih mudah terpengaruh dengan sistem. Jadi dekat sini ada beberapa cara lah kita kena tangani supaya security breach dengan control ni boleh dikurangkan. Okay, kita tengok kat sini. Okay, ini adalah beberapa act lah, undang-undang yang digunakan dalam ni dekat Amerika lah, digunakan untuk mengawal selia agar kurang berlakunya pencerobohan data, electronic evidence. Okey, bukti secara elektronik. Apa yang dikatakan bukti elektronik? Contohnya penggubalan wang haram, dia membuat duit palsu ataupun dia rasuah. Semua-semua ni kebanyakan dapat diterus melalui transfer bank kan, email. Tapi benda-benda ni secara digital kan, dia boleh delete je, kita tak nampak kan, tak nampak apa, tapi sebenarnya boleh ditrace. Dia ditrace oleh komputer forensik lah. Yang ni komputer forensik ni lah yang boleh buat, walaupun benda ni dah delete semua. Okay, IS control. Okay, control ada dua lah, satu manual dengan automatic, satu lagi general and application control, cara kita nak apply dan secara general. Okay, secara generalnya mengawal selia ni lah, design, security, penggunaan komputer program, semua ni di-apply kepada aplikasi komputer, menggabungkan hardware, software dan manual untuk create overall control environment. Okay, control tadi, general control tu ada beberapa jenis. Ada software, hardware, komputer, data, implementation dan administrative control. Okay, kalau application, dia nak kawal aplikasi. Contohnya, satu aplikasi ni siapa je boleh guna. Benda ni lah kita kena tahu. Dia ada input control, proses dengan output control. Kita nak tengok siapa. Contohnya dekat sini kita ada risk assessment, risiko. Dia nak mencatat risiko kerugian. Contoh macam ni, berapa kalau elektrik tak ada ataupun sistem down, berapa probability untuk rugi. Dia adalah pengiraan dia. Mengetatkan risiko, mengetatkan polisi keselamatan. Contohnya dia ada ni lah, AUP dengan authorization policy. Setiap pengguna ada boleh mempunyai tahap penggunaan yang berbeza. Contohnya kat sini lah, business center identify user system and control access. Setiap orang ni lain-lain guna dia. Contohnya orang HR, dia boleh guna data untuk HR saja. Dia tak boleh gunakan data untuk kewangan. Orang kewangan dia boleh hanya menggunakan data kewangan saja. So dia tak terbuka untuk semualah benda ni. Sebab tu dia kena identify management system supaya tahulah siapa yang guna. Contoh kat sini nampak. Setiap orang ni lain-lain dia punya data dia akan guna. Lepas tu kita ada disaster recovery planning. Okay, ni dia panggil disaster plan lah. In case kalau server down semua, apa akan jadi? Apa yang kita nak buat? So kat sini kita ada plan-plan dia lah. Masa dulu saya pernah bekerja dengan TMB, saya ada buat, dia panggil fire drill plan. Okay, dekat sini situasi kecemasan dia, semua server akan down. Jadi saya akan tutup semua server satu Malaysia punya TMB. Okay, down dan onkan server kecemasan. Bila kita tutup server asal, server yang tengah running, tutup, onkan server kecemasan, ni buka. Jadi berapa lama masa daripada server asal kepada server kecemasan ni, berapa lama masa dia ambil? Okay, kita akan kira lah berapa lama masa dia ambil, berapa banyak pekerja diperlukan, apa benda key point dia kat sini yang kita boleh ambil. Contohnya internet ni slow ke, laju ke, nak on, nak buka, nak tutup semua ni. Kat sini lah. Dan berapa kerugian. Kat sini kena ambil pedulilah benda ni. Audit. Okay, IS audit, Information System Audit. Audit ni lah dia akan check balik disaster test tadi, apa outcome ni kan, apa dia punya fungsi, siapa yang buat, dia akan kira balik. Inilah simulasi tadi dia kata. Okay,
Kalau kita tengok sini, macam audit, dia akan ambil kira juga password. Orang ni password dia sama ke tak sama. Tapi dia tak tengok password tersebut. Ataupun dia menggunakan password secara umum saja. Dia dapat trace lah dekat software ni guna password yang sama ke lain-lain setiap orang. Ni dia, identity management software. Ini dia nak track lah, software ni dia nak track setiap orang mempunyai ID yang berbeza. Contohnya USAS, setiap lecturer ada ID dia dan username dengan password yang berbeza. So kat sini kita gunakan password system lah. Ada tempat lain digunakan smart card, biometric, two factor authentication. Biometric pula dia guna cap jari. Contoh dekat PC dia tak boleh buka, atau laptop tak boleh buka kecuali dengan thumbprint baru boleh buka. Ataupun smart card, dia ada card dia, scan baru boleh guna PC tersebut. Ataupun software tersebut lah. Firewall, firewall biasanya ada hardware dan software lah, dua. Macam ni cakap, dia gunakan untuk tapis, filter daripada penceroboh lah atau kecurian maklumat. Ni biasanya firewall duduk dia dekat sini. Ada dua jenis, satu outer, satu inner firewall. Intrusion detection system. Yang ni dia akan detect kalau ada penceroboh. Seterusnya kita ada antivirus. Anti-spyware software ni nak tahulah ada virus apa yang terlibat kat sini kan. Lepas tu Unified Threat Management System. Yang ni menyeluruh lah. Dia ada semua benda ni dekat UTM ni. Ini contoh dia lah. Kalau Wi-Fi, saya rasa sekarang ni semua dah guna dah WPA tu. Yang ni, kalau ada yang gunakan password network SSID untuk Wi-Fi, dia masih menggunakan WEP security ni, kena tukar lah. Paling kurang WPA 2. Sebab WEP ni terlalu senang untuk dihack. Mengambil masa bawah 2 minit. 1 minit dah terbuka lah. So kena jaga-jaga. Encryption ada dua lah. Satu jenis SSL, satu TSL. Dan satu lagi SHTTP, termasuk secure lah. Ni dia. Symmetric dengan public encryption. Symmetric ni, penghantar dengan penerima mempunyai key yang sama untuk buka dia punya message lah. Manakala public key encryption, dia berkaitan dengan algoritma dan sebagainya. Orang yang hantar punya key yang lain, yang penerima ada key yang lain. Contohnya hantar dia ada public key, yang penerima ada private key. Key yang berbeza, tapi dia boleh baca mesej tersebut. So orang lain tak boleh nak buka. Kalau diceroboh oleh cara man in the middle attack atau evil twin, tengok tengah-tengah, dia tak dapat nak baca sebab dia tak ada ni kunci dia, key dia. Seterusnya kita ada digital certificate. Ini digital certificate, dia nak simpan identiti satu website, sesuatu software tersebut lah, supaya mengesahkan ini adalah benda yang betul. Dia adalah protection lah. Bila scan, ada, betul, owner dia. Public key instructor. Dia menggunakan key public bersama dengan certificate tadi. Benda ni lah. Kalau kita gunakan key dengan ada digital certificate ni, dia lagi dahsyat lah. Kebanyakannya digunakan dalam e-commerce sebab dia guna kriptografi. Contoh dia masuk laman web kan, ada certificate ni. Contoh masuk laman web, Maybank to you, dekat atas tu dia ada lock kan. Bila lock tu, dia, bila awak tekan betul-betul, dia ada certificate dia. Boleh baca dia punya ni. Dan dia ada expired kan, berapa lama masuk. Kalau awak tak login, tak buat apa-apa, dia akan keluar sendiri. Sebab benda ni lah security. Kita sebagai orang IT, cara kita nak manage information system ni, kita perlu memastikan sistem ni boleh available 100%. Kat sini ada cakap 100%. Macam mana 100%? So kena fikirlah cara-cara kita nak ada backup server, kita nak ada komputer backup, software ni kalau down apa nak buat, semua ni lah kena ada, supaya boleh continue. Ini dia panggil fault tolerant computer system. Semua dia ada backup. Contain redundant hardware, software and power supply component. Redundant ni maksudnya bertindih, banyak lah benda yang sama, hardware yang sama, software yang sama. So dia boleh bertukar-tukar.
Okay, controlling network traffic. Dia traffic network internet. Okay, berdasarkan data file yang ada, yang ditransfer. Contohnya dekat USAS dia buka kan, YouTube, buka Facebook dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita gunakan control network traffic ni, dia boleh sekat. Okay, YouTube dia sekat, Facebook dia sekat. Jadi dekat sini dapat mengurangkan risiko untuk terkena penceroboh lah, terkena malware dan sebagainya. Inilah peranan dia. Last sekali kita ada security outsourcing. Okay, ini kalau ni lah orang kita tak mampu nak mengawal sesuatu sistem ni, information system dekat dalam ni, kita boleh upah lah kumpulan security dari luar. Okay, dia akan provide lah benda-benda tersebut. Contohnya macam ni lah, security in the cloud. Kalau kita tak ada semua ni, kita letak dekat cloud, ada service SLA dia, kita kena sign, bayar je lah. Dia akan control semua. Tapi biasanya security in the cloud ni, kita tak tahu betul ke dia selamat. Dia ada isu lah sekarang ni kan. Dekat mana dia letak benda ni? Contoh isu yang sekarang, TikTok. Kenapa TikTok ni diharamkan dekat US? Dikatakan TikTok ni mencuri data dan di-share kepada China government. So dekat situ US ban TikTok. Sejauh mana kebenaran dia? Dekat sini lah. Okay, mobile platform. Walaupun sekarang security untuk mobile kan tinggi, tapi masih ada lagi orang yang boleh terkena pencerobohan dari segi hacker, cracker, dan boleh juga terkena malware. So macam-macam lah. Antara total dia ni dia ada, kita kena selalu update. Contohnya update Android, update iOS. Lepas tu kita kena guna erase loss. So kalau handphone hilang, boleh tekan erase melalui atas talian, phone tu pun akan terpadam atau lock. Macam tu lah soalan kan. Ini adalah quality, berkaitan dengan quality software lah. Bagaimana kita nak tahu satu software ni betul-betul berkualiti? Kita tengoklah transaction, online response time, berapa lama dia respon. Maksudnya berapa lama website tu ada down ke tak ada ke. Lepas tu kita check pula tu payroll check printed per hour, berapa orang yang guna, ada bug berapa bug per line code kan. Code kan ada line, setiap line tu ada bug tak? Ini banyak lah. Ini dipanggil testing lah, software testing. Kita akan tengok lah benda-benda semua. Ada early, ada regular testing. Walkthrough ni perjalanan penuh lah, dari mula sampai habis sesuatu software tersebut. Siapa orang yang dokumen, design semua. Debugging adalah proses nak cari error, nak mengurangkan error. Okey, setakat ni sahaja. Sekian, terima kasih.